Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan Sri dan juga para penonton di seluruh dunia di mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan berada, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Thailand dan juga di negara-negara yang lain. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama-sama untuk kita menyambung sesi kupasan daurah Mufid. Kita Mufid ialah mushaf untuk faham isi Al-Quran. Jadi malam ini apa yang kita nak bincang Muhaimin? Kita ada Muhaimin lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Malam ni. Okey, kalau minggu lepas Ustaz menceritakan macam mana apa keadaan kalau orang awam macam saya, kita baca Quran, walaupun Quran terjemahan, tapi masih ada salah faham berlaku pada tafsiran. Macam minggu lepas Ustaz ada kita mention fitnatu asyaddu minal qatl kan. Jadi saya nak tanya, bila kita nampak macam menarik rupanya walaupun Al-Quran terjemahan ni dia ada lagi selok tafsir di sebalik ayat tu kan. Jadi macam mana, apa kriteria untuk orang awam lah, kalau saya suatu hari nanti insya-Allah bercita-cita nak menjadi pentafsir Al-Quran ni. Ya. Apa syarat kriteria untuk menjadi pentafsir Al-Quran tu Ustaz? Ya. Untuk nak menjadi seorang yang mahir Al-Quran, terutamanya dalam bidang tafsir, dia perlu menempuh jalan yang sebenarnya bukan jalan yang pendek, jalan yang panjang. Maknanya satu hari kita belajar bahasa Arab ataupun kita belajar hadis, belum tentu kita dapat mentafsirkan Al-Quran. Perjalanannya agak panjang. Tak senang lah. Sebab itu kita tengok ulama-ulama dulu, mereka dalam menuntut ilmu tu dengan keadaan suasana dulu yang kemudahan-kemudahan belum lagi ada kan. Naik unta berjalan daripada satu negara ke satu negara. Contohnya kita ambil contohnya Imam Bukhari kan, daripada Uzbekistan. Sekarang ni lah Uzbekistan Bukhara kan. Bukhari tu nisbah kepada Bukhara. Bukhara sekarang di Uzbekistan lah. Kan, perjalanan dia untuk nak mencari ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dari satu tempat daripada Bukhara dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Syam, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Yaman. Kan? Maknanya bukan masa yang pendek, masa yang panjang. Al-Imam Syafi'i sendiri, dia nak belajar bahasa Arab saja, dia mengambil masa 15 tahun. Oh, Imam Syafi'i bukan orang Arab Ustaz? Imam Syafi'i memang Arab lah. Orang Arab. Itu dia memang bahasa Arab. Dia memang keturunan Quraisy. Kan? Dia memang keturunan Quraisy, dia lahir di Gaza. Gaza lah sekarang ni kan. Kemudian dia balik ke Mekah. Di Mekah dia belajar. Kemudian dia duduk dengan kabilah Arab selama 15 tahun, kabilah Huzail di Mekah. Jadi di situ dah dia belajar dia punya bahagian-bahagian Arab, bahasa Arab tu. Kan? Baru dia boleh jadi alim. Itu tak sentuh tafsir hadis lagi bahasa lagi. Arab tu Kemudian dia belajar dengan Imam Malik dia belajar hadis. Kan? Jadi untuk nak jadi ahli tafsir pun begitu Syaratnya ketat sebenarnya. Syaratnya juga rumit dan juga memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan juga azam yang sangat-sangat kuat. Sebab itu kita tengok ulama-ulama yang masyhur di segi tafsir, bidang tafsir ni pun ramai juga, tetapi tidaklah seramai yang kita katakan berjuta. Tak adalah sampai peringkat tu kan. Boleh dibilang lah. Boleh dibilang. Yang masyhur banyak. Jadi kalau orang tu nak jadi ahli tafsir dari segi keilmuannya, ilmiahnya, dia kena yang pertama dia kena tahu tentang hadis.
Sebab bila kita sebut bila tafsir Quran tu, dia antara tafsir yang maksud tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis. Kan? Jadi dia kena mengetahui hadis. Dia bukan sekadar hafal hadis. Dia kena tahu jugalah hadis dia apa. kena tahu dari segi apa hadis tu, hadis mujmal. Ni istilah ulum hadis lah. Hadis mujmal, hadis mubham. Kemudian asbabul wurudul hadis. Kan? Kemudian dia juga kena tahu tentang bahasa. Bahasa Arab lah. Maknanya bahasa Arab. Bukan sekadar tahu sikit-sikit, dia kena tahu ilmu aspek bahasa tu. Contohnya dia kena tahu nahu, grammar. Dia kena tahu saraf, ilmu saraf tu yang apa. Dia kena betul-lah darabu semua tu kan. Pecahan-pecahan kalimat tu dia kena tahu. Kemudian dia kena tahu dari pergi syarah kepada perkataan-perkataan tu. Betul. Kan? Dia balarah lagi. Kemudian dia kena tahu juga tentang istiqaq. Apa istiqaq? Istiqaq tu maknanya asal perkataan itu. Asal perkataan. Contohnya katakan perkataan amanu. Amanu maksudnya orang yang beriman. Asalnya daripada perkataan pa. Amina. Kan? Jadi daripada situ dia berpecah-pecah dan sebagainya. Kemudian dia kena tahu ilmu balaghah. Ilmu balaghah pun dia ada pecahan-pecahan dia. Dia ada ilmu ma'ani, dia ilmu badi', ilmu bayan. Dalam Quran banyak balaghah ni, sebab ialah kadang kita contohnya dalam satu ayat tu was'alul qaryah, tanyalah kampung ataupun tanyalah bandar itu. Kan? Kalau kita faham sedikit zahirnya, kita pergi ke mana, kita masuk Shah Alam, kita tanya Shah Alam. Shah Alam nak boleh jawab tak tidak? Ke Datuk Bandar Shah Alam. Itulah aspek balaghah. Macam minggu lepas lah ada benang hitam benang putih tu kan. Ya. Aspek balaghah tu maksudnya ialah di situ dia ada isti'arah, di mana kita tanya penduduk pada bandar itu, penduduk pada kampung itu. Itu aspek bahasa. Macam kita kata, saya melihat seekor singa di dalam kelas. Bila kita faham daripada bahasa itu, singa bukan duduk dalam kelas. Singa duduk di hutan. Jadi bila sebut kelas tu, maksudnya seorang yang berkelakuan, bersikap berani, gagah, seakan-akan singa. Itu semua dalam Quran. Kemudian dia juga kena tahu ilmu qiraat. Betul. Al-Quran ini diturunkan dalam riwayat diturunkan dalam sab'atu ahruf. 7 huruf. 7 huruf ni bukan 7 huruf hijaiyah tu, alif batah tu. 7 huruf tu dia ada pecahan lagi kepada beberapa pelbagai qiraat. Jadi yang qiraat yang masyhur sekarang ni dia ada 10 qiraat mutawatirah. Itu baru 1 huruf. Itu baru 1 huruf. Kalau 7 huruf memang luas lagi. Kali berapa pula lah. Jadi kepentingan kita memahami ilmu qiraat. Kita duk baca di Malaysia ni qiraat riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Maknanya qiraat itu qiraat diriwayatkan daripada Imam Asim. Jadi qiraat itu satu qiraat. Kalau kita pergi tempat-tempat lain di Yaman, di Morocco, di Warash, di Yaman, di Duri, dia ada perbezaan qiraat. Dan perbezaan qiraat itu semua ada dalam Mushaf Sayyidina Osman. Cara nak membaca tu ada dalam Mushaf Sayyidina Osman. Itu sebab itu Sayyidina Osman dia mengarahkan supaya ditulis Al-Quran mengikut kepada qiraat-qiraat yang diamalkan oleh umat Islam. Itu disebut Mushaf Rasam Osmani itu.
Kemudian dia kena tahu juga ilmu usuluddin. Tahu usuluddin apa? Ilmu akidah. Maknanya ilmu tentang tauhid. Dia kena mahir juga, sebab apabila kita membaca ayat Al-Quran, ayat Al-Quran ni dia ada dua bentuk dari segi ayatnya. Satu disebut ayat muhkamat, ayat yang jelas, yang tidak ada perlu kepada takwil lagi, ya. Jelas. Maksudnya contohnya kita kata qul huwallahu ahad, Allah tu esa, tu jelas. Betul. Kemudian ada ayat-ayat yang lain yang ceritakan tentang apa disebut sebagai ayat mutasyabihat. Contohnya ceritakan tentang Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman di atas arasy itu beristawa. Istawa. Perkataan istawa itu dia ada 13 makna. Yes. 13 makna, dan salah satu maknanya ialah istaula, istaqarra. Jadi nak mentafsirkan bukan dalam ayat-ayat mutasyabihat ni, dia berkait dengan akidah. Maknanya kalau orang itu dia berpegang kepada akidah yang salah, contohnya dalam kumpulan-kumpulan ataupun pemikiran-pemikiran akidah ni pun banyak dalam Islam. Sampai Nabi sebut dia ada sampai peringkat 73 puak. Satu puak saja yang disebut sebagai Ahlus Sunnah, atau ma'alai ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, kan, apa yang aku pegang, dan juga para sahabatku, yang akhirnya digelar sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan. Jadi kumpulan-kumpulan pemikiran-pemikiran lain banyak. Mujassimah, orang yang mentajsimkan Allah, maknanya mereka mengatakan Allah itu ada anggota tangan, mulut dan sebagainya. Itu semua dia ada kaitan akidah. Jadi bila kita membaca Al-Quran tidak disandarkan kepada akidah yang benar, dia akan membawa kepada penyelewengan akidah, walaupun daripada Al-Quran. Mana Quran itu bila Allah Ta'ala sebut muhkam dan mutasyabihat, artinya diperlukan kepada orang-orang yang arif untuk mentafsirkan ayat-ayat itu. Kemudian dia juga kena tahu ilmu usul fiqh. Orang yang mula-mula mengarang ilmu usul fiqh ialah Al-Imam Syafi'i. Imam kita Risalah. Ilmu usul fiqh ni penting. Sebab apa? Bila kita baca Quran ni dia, Quran dan hadis ni dia umpama kolam yang besar, ataupun kita kata telaga lah, kan. Jadi kita nak minum, tak boleh kita pergi terus pergi tujuan, dia kena cedok, dia kena ada gelas. Jadi untuk kita nak minum daripada Al-Quran tu, dia mesti ada ilmu alat untuk kita nak memahaminya. Sebab tu pentingnya ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni contohnya bila ayat Al-Quran dia menyebut tentang ayat perintah, wa aqimus solah, hendaklah kamu mengerjakan solat. Kalau dalam aspek bahasa, aqimu tu ialah fi'il amar, bermaksud perintah. Jadi perintah itu adakah perintah wajib ataupun perintah sunat? Jadi para ulama bila mereka mengkaji, mereka bersandarkan pada usul fiqh, didapati bahawa perintah itu adalah perintah wajib. Kan? Ada juga dalam bentuk perintah. Kan? Contohnya wa iza qudiyatis salah. Pada hari Jumaat tu, kita surah Jumaat tu, fantashiru fil ardh, hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi, ya. Jadi dalam bentuk perintah, tapi adakah perintah itu perintah wajib ataupun sunat? Maknanya itu perintah tu adalah perintah harus. Betul. Jadi pentingnya ilmu sufi ni ialah untuk kita nak bagaimana kita nak mengistimbatkan hukum itu. Kemudian dia juga kena mengetahui asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Sebab turunnya satu ayat tu. Maksudnya setiap ayat Al-Quran tu, ataupun kebanyakan ayat Al-Quran tu, dia ada sebab turunnya. Ada berlaku perkara yang menyebabkan ayat tu diturunkan. Sebab Al-Quran itu dia diturunkan selama 23 tahun. Dia tidak sekaligus. Dia diturunkan mengikut kepada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Sama ada peristiwa itu berlaku, Rasulullah di soal jawab ditanya, kemudian turunnya ayat. Berlaku satu peristiwa nak menyelesaikan masalah itu, maka Allah turunkan ayat. Kan, kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun, ayat yang pertama diturunkan bukan surah Fatihah. Betul. Ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Ketika mana Rasulullah bertahannus ataupun beribadah, beruzlah kat situ. Itu asbabun nuzul. Kemudian dia juga kena tahu nasikh dan mansukh. Tahu mana nasih? Nasih maksudnya ayat yang menasahkan, yang memansuhkan.
Memansuhkan. Mansuh artinya ayat yang dimansuhkan. Ayat dimansuhkan. Dia arahan ke? Dia dalam Al-Quran, contohnya dia ada ayat hukum hakam yang berlaku secara berperingkat. Contohnya, contoh tentang pengharaman arak. Arak diharamkan pada peringkat awal dalam bentuk dan tiga peringkat. Yang pertamanya disebut bahawa arak itu baik, ada buruknya. Kan? Mula step ayat tu dia lah. start tu. Kemudian maknanya kalau nak minum arak boleh lagi. Tapi jangan dekat dengan waktu semayang. Waktu salat. Jangan waktu salat. Kemudian berlaku juga tengah-tengah para sahabat yang dalam keadaan mabuk dia solat. Solat juga. Kemudian Sayyidina Umar dia minta supaya Allah berikan satu penegasan hukum. Akhirnya diharamkan arak secara terus. Maknanya tak boleh lagi. Tak boleh minum arak sama sekali. Jadi berperingkat. Sebab apa? Orang Arab pada waktu itu dia budaya dah jadi satu budaya. Betul. Mereka untuk minum arak. Mabuk-mabuk tu dah biasalah. Itu yang kata ayat yang ketiga tu memansuhkan ayat pertama dan kedua lah. Ya, maknanya ayat itu walaupun ada dalam Al-Quran, betul, tapi dah tak boleh pakai dari segi hukum. Sebab dah ada ayat ketiga yang total haram. Jadi ini dari segi ilmiah itu dari segi ilmiah seorang ahli tafsir itu dia kena tahu bab-bab ni. Sebab itu kita dalam Mufiq ni kita masukkan perkara-perkara ni. Dia ada asbabun nuzul, dia ada cerita tentang nasih dan mansuh, dia ada perkataan makna kalimat tu, perkataan di mana asalnya itu ataupun istiqaq, dan dia ada kaitan dengan nahwu, saraf dan sebagainya. Jadi kita dalam merujuk ataupun dalam kita nak meletakkan sesuatu artikel ataupun fakta dalam Quran kita tu, kita pastikan kita merujuk pada tafsir-tafsir yang muktabar. Jadi maknanya kalau orang-orang yang peringkat orang awam ni, kalaulah mereka tidak ada kesempatan untuk nak merujuk pada kitab-kitab yang besar, sekadar melihat kepada ataupun membaca Mufiq ni, betul, sudah memadai. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh pasukan Yasar Restu ni dalam memilih makna tafsir dan sebagainya itu ialah merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Jadi ada masalah lah dari segi itu. Sebab tu Al-Quran Mufiq ni digelar ensiklopedia. Kita ada tafsir ringkas, ada tafsir ayat pun ada. Ya. Jadi untuk malam ni cukup sekat ni dulu. Betul, Ustaz. Untuk malam ni saya promote sikit lah. Untuk malam ni istimewa kami nak maklumkan yang Yayasan Restu bakal menerbitkan Al-Quran Mufiq dalam dua lagi saiz yang lebih kompak, saiz B5 dan saiz A5. Boleh rujuk ke website kita nasyurquran.com dan tunggu update kami di dalam YouTube. Boleh subscribe juga YouTube kita, YouTube Quran Live Channel. Dan habis video ni tekan subscribe, tekan like dan boleh tengok juga playlist Daurah Mufiq kita yang minggu-minggu sebelum ni. Ada pelbagai lagi topik-topik yang menarik. Kita boleh kongsikan dan sebarkan. Semoga kita semua mendapat manfaat bersama. Okey, Ustaz? Jadi kita tangguhkan dulu jilsah kita pada malam ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan juga membaca surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.